Alright, kita start tutorial. Okay. So topik ini saya gabungkan latihan 2.3 gerakan jatuh bebas dan 2.8 berat. Okay, ini adalah berdasarkan silibus KSSM tingkatan 4. Untuk Form 5, pelajar Form 5, you punya silibus lama dia adalah 2.8 gaya graviti. Okay, tapi sebenarnya sama je. Alright, jadi saya dah mute-kan speaker untuk semua peserta, untuk semua pelajar. Kalau ada soalan, boleh type dalam chat box, okay. Ataupun boleh buka speaker, tanya. Okay. So, kita buat sekarang. Okay, soalan 1. Okay, seorang pelajar hendaklah menganggarkan tinggi sebuah tebing tinggi dengan menjatuhkan sebiji batu dari bahagian atas tebing itu. Dengan menggunakan sebuah jam randik, pelajar itu mendapati batu itu terkena tanah 4 saat kemudian. Okay. So, T adalah 4 saat. Kita nak carikan S berapa. Okay, nak carikan S berapa. Okay. So, apa yang informasi yang kita perlu cari walaupun soalan tak bagi. Okay, selalu ingat S, U, V, A, T. Kelima-lima ini adalah kuantiti fizik yang berkaitan dengan formula gerakan linear. Okay. So, U, kamu tahu, kosong. A, kita biar jadi 10. MS negatif 2. Okay. So, carikan S berapa. Formula dia, S sama dengan UT tambah half AT square. Okay. UT tambah separuh AT kuasa 2. Okay. So, UT adalah kosong sebab U itu kosong kan. Tambah separuh, di mana A adalah 10 dan T adalah 4. So, 4 kuasa 2. Selalu pelajar lupa ada kuasa 2 dekat sini. So, saya buat matematik 5. So, dapat jawapan 80 meter. Okay, 80 meter. Okay, itu adalah tinggi tebing. Okay, soalan kedua. Satu objek dilepaskan pada ketinggian 50 meter, S adalah 50. Apakah masa kamu nak carikan T berapa? Okay, so you see, we are using the same formula, right? S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. Okay, kalau kita nak carikan masa atau tinggi, kita gunakan formula ini. Okay. So, cuba anyone tuliskan jawapan. Apakah jawapan yang kamu dapat untuk masa? .50 sama dengan 0 tambah separuh 80. Siapa dapat jawapan dulu? Okay, so 50 sama dengan 5 T kuasa 2. Okay, so T kuasa 2 sama dengan 10. Okay, jangan tulis S sebab salah, sebenarnya dia adalah S kuasa 2. So, biasanya kalau jalan kerja kira, working tak payah tulis unit. So, T sama dengan berapa? Ini on calculator. 3 point berapa? Anyone can help me? Kalau tak, saya perlu guna handphone.
Tak ada orang nak tolong saya sedianya. Tiga poin 16 saat. Okay, 3.16 saat. Okay, thank you. Okay, at least ada orang balas saya. Okay. Alright. Soalan 3. Okay. Soalan 3 dia beza sikit. Okay, sebab apa? Sebab dia tidak dilepaskan. Dia baling ke atas. Okay. So pola dia baling ke atas. Okay. Dengan hal laju awal 20. Okay. Hal laju awal 20. Dan G sekarang adalah 10. Okay. Soalan bagi 10 kan. Okay. Tetapi sini ada sedikit tricky. Kenapa? Sebab kita tahu daya graviti selalu bertindak ke bawah kan. Okay. Daya graviti ini bertindak ke bawah. Tapi bila saya cuba baling something ke atas, okay, saya baling. So apa yang berlaku bila saya baling, akhirnya objek itu dia akan semakin perlahan. Dia akan slow down sampai mencapai satu ketinggian, dia akan U-turn balik. U-turn akan jatuh semula. Dan baling, dia akan capai satu ketinggian maksimum. Kemudian dia akan jatuh semula. Okay, kenapa dia akan slow down? Sebab percutan graviti ke mana? Ke bawah. Manakala objek itu sedang bergerak ke atas. Okay, so that's why hal laju ini dia akan semakin slow down sampai bila capai ketinggian maksimum. Okay, kalau bola ada di sini, so hal laju dia akan menjadi kosong. Okay, bila pada ketinggian maksimum. Okay, saya tulis X maksimum. Jadi dia akan mencapai hal laju yang kosong. Okay, so sekarang kita nak cari tinggi maksimum yang tercapai. So kita nak carikan S sama dengan UT tambah half AT cos 2. Apa yang beza sekarang adalah tadi U adalah kosong. Sekarang U kita adalah 20. Okay, 20. Okay, tetapi kita tak tahu masa kan. Okay, tak tahu masa kan. So kita tak payah guna formula ini. Okay, so apa formula lain yang kita boleh pakai? Okay, so senaraikan balik. Tadi kita ada formula S sama dengan UT tambah half AT square. V sama dengan U tambah AT. Okay, S sama dengan half U tambah V T. Lagi V square sama dengan U square tambah 2 AS. Okay, masalah dia, soalan tak bagi kamu masa. That means, formula yang tentang masa, kamu tak boleh guna. So, you have to use this formula. Okay. So, V square sama dengan U square plus 2AS. Di mana V adalah kosong. Sebab bila ketinggian maksimum, hal laju akan menjadi kosong. Dia akan berhenti dekat udara, dekat ketinggian itu. Sama dengan 20 kuasa 2 tambah 2. Okay, now, kalau kita jadikan atas, okay, gerakan ke atas positif. Kalau sini adalah positif, maka G akan jadi negatif. Sebab mereka menghadapi arah yang bertentangan. So, A sekarang saya jadikan negatif. Negatif 10 S. So, 400 tolak 20 S sama dengan kosong. So, 20 S sama dengan 400. So, S adalah berapa? 20 meter. Okay, 20 meter. Kalau you dapati you punya jawapan dapat negatif. Okay, that means you punya tanda positif negatif salah.
Okay. Mungkin kalau sini you tak tukar negatif kan, you akan dapat 40 tambah 20 saat, 20 S. So negatif 20 S sama dengan 400. So S jadi negatif. Okay. So that means dia salah. Okay. Sebab kita tahu ketinggian tak akan menjadi negatif. Okay. So setelah kamu dah cari S sama dengan 20 meter, you can use any formula to find the time. Okay. Contoh saya guna formula V sama dengan U tambah AT. Okay. So V adalah kosong, U adalah 20, A adalah negatif 10. Dan T adalah nak cari. So negatif 10 T, sorry, 10 T sama dengan 20. 20. So T adalah 2 saat. Okay, T adalah 2 saat. Okay. Saya boleh juga guna formula lain untuk cari. Okay. Kalau saya nak guna formula ini, S sama dengan separuh U tambah V T. Okay. So S adalah 20 sama dengan separuh U tambah V adalah 0 tambah 20 T. Okay. So 20 sama dengan 10 T. T pun sama dengan 20 saat. Okay. Cuma risiko dia, you kena pastikan jawapan ini adalah betul. Kalau sini salah, you guna sini pun salah. Okay. Sebab formula V sama dengan U tambah AT ni, dia tak ada S. Okay. Saya tak payah tengok jawapan S. Saya pun boleh cari T berapa. Kalau you nak guna formula ini pun nak cari masa pun boleh. Cuma lagi leceh lah sebab dia ada T kuasa 2 dan T. Mungkin you akan buat quadratic equation. Okay, persamaan quadratic. You kena cari dia punya dua T jawapan untuk dua punca. Okay, two roots. Okay, itu soalan MX lah. Okay. Okay, ada soalan. Okay, kita sambung kepada soalan seterusnya. Okay, soalan 4. Kira berat seorang angkasawan berjisim 100 kg di bumi. Okay, di bumi. Okay, so kalau di bumi, W sama dengan mg. Okay, maksudnya you can see or not. Okay, W sama mg sama dengan 100 darab 10. Jadi 1000 Newton. Okay, so sorry, you're working, you can just do it here. Okay, W sama dengan mg. Okay, and then 100 darab 10 mendapat jawapan 1000 Newton. Kalau di bulan, W sama dengan mg lagi. Okay, di mana M 100, G sekarang adalah 1/6 darab 10. So, kamu dapat jawapan 167 Newton. Okay, kalau di angkasa lepas, that means out of the earth. Okay, kalau you di angkasa lepas, so apa yang berlaku? Okay, jisim kamu masih sama 100 kg, tapi berat kamu. So bila astronot mereka di angkasa lepas, mereka terapungkan. Kenapa? Sebab kita sudah berada di luar kawasan bumi, di luar kawasan planet-planet lain. Jadi sebenarnya berat kamu adalah hampir kosong. Okay, hampir kosong. Okay, tak ada daya yang tarik anda. Jadi kamu akan terapung atau bergerak mana-mana dengan bebas. Okay, tapi adalah 0 Newton. So bayangkan kalau
tak ada gravity. Macam kita nak minum air. Okay. Kalau you minum air, air ini dia akan sebelum jadi dia tidak akan pergi ke bawah. Okay. Dia akan kekal ke atas je. Ini macam nak minum. Okay. Nak pergi ambil minuman air itu lepas tu masuk dalam mulut. Okay. Kita tak boleh tunggu air mengalir keluar. Okay. Soalan 5. Sebiji buah kelapa mengambil masa 1.5 saat untuk jatuh ke tanah. Apakah kelajuan apabila menyentuh tanah dan ketinggian dia? So kita nak carikan V dan juga S. Okay. So T adalah 1.5 saat. Dan carikan V berapa dan juga S berapa. Dan of course kamu tahu A adalah 10 dan U adalah 0. Okay. So formula yang boleh pakai adalah kalau kita nak cari V. Okay. So selalu standby punya 4 formula sana. Okay. So kita nak cari V, kita ada A, kita ada U, kita ada T. So V sama dengan U tambah AT. So 0 tambah 10 1.5. So dapat 15 meter per saat. Okay, 15 meter per saat. Okay. Kalau S, you can use any formula. Biasanya kalau kamu nak cari 4, okay, S, U, V, A, T. Kamu dah cari 4, okay. Kamu boleh cari yang kelima dengan apa jua formula. Okay. Contoh saya guna S sama dengan UT tambah half AT kuasa 2. Jawapan? Anyone give me the answer? .25 tambah 5 11.25 betul tak? Yes. Okay. 11.25 meter. Correct. Okay. Okay, sebenarnya nanti, tak apalah, nanti dulu. Okay, sebenarnya kalau you belajar Form 4, apa yang kamu sedang deal adalah gerakan linear. Okay, linear maksudnya straight. Okay, maksudnya gerakan dia mungkin atas, bawah, ataupun kiri, kanan. Okay. Tapi bila kamu dah pergi ke Form 6, okay, bila pergi ke Form 6, of course kita tahu, bila dalam kehidupan, kita bukan pergi straight saja. Kita ada macam-macam cara gerakan dia. Kalau kita nak main bola keranjang, kita nak shoot, okay. So nak shootkan bola, okay, dia dah lengkung. Okay. We call this projectile. Okay, projectile. Not sure you have heard this before or not. Macam kalau kita main Angry Bird. Okay, Angry Bird, dia kan ada projectile motion kan. Okay, so dia adalah jenis 2 dimensi. Maksudnya, dia bukan saja pergi kiri kanan, dia pun ada atas bawah juga. Okay, so cara dia adalah lengkung. Okay, lengkung. Tapi jangan risau ni lah, ini kamu akan belajar waktu Form 6 ataupun bila kamu sambung belajar. Okay. Alright. So sekarang kita tengok soalan 6.
So seketul batu ini dia dibaling ke atas. Okay. Batu baling ke atas dengan hal laju U sama dengan 20. So G adalah 10 meter per saat. Okay. So G 10 meter per saat. Tapi A kita jadikan negatif sebab kita tahu A dia akan pergi ke bawah. Okay, A pergi ke bawah. Okay, nilai G selalu dia sama 10. Tapi kalau kita tulis A, pecutan dia akan pergi ke bawah. Okay. So I think this question soalan A sama dengan tadi kan. Okay, kita dapat carikan ketinggian maksimum. Okay. Yang soalan tadi soalan ke berapa saya lupa lah. Okay. So S sama dengan sebab tak ada masa kan. So V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay, di mana V bila dah capai ketinggian maksimum dia akan jadi kosong. Kosong sama dengan 20 kuasa 2 tambah 2 negatif 10 S. So S jadi 20 meter. Okay, ini adalah yang daripada soalan tadi. Okay, alright. Sekarang soalan kedua dia lebih challenging. Masa yang diambil oleh batu untuk kembali ke kedudukan asal. That means bila kita baling batu daripada sini kan, okay, kita baling ke atas 20 meter. Okay. Lepas tu bila dia jatuh balik, berapa masa dia? Berapa masa dia? Okay. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dia punya motion ni, bila pergi ke atas berapa saat? Sama dengan berapa saat daripada ketinggian maksimum balik ke kedudukan asal. Okay, actually dia adalah simetri. Okay, simetri. Maksudnya kalau sini pergi ke atas 20 meter dia adalah 2 saat, maka daripada atas jatuh balik ke kedudukan asal dia adalah 2 saat juga. Okay, so dia adalah simetri sebenarnya. Okay, dia adalah simetri. Okay, so kita kirakan masa dulu untuk daripada batu pergi ke atas. Okay, carikan T dulu berapa. Okay, T berapa. Okay, so sekarang T dia adalah kita nak guna formula. Contoh V sama dengan U tambah AT. Di mana V adalah kosong, U adalah 20, A adalah negatif 10, dan T adalah tak tahu. So T adalah 2 saat. Okay, so batu daripada lantai, daripada bawah pergi ke atas adalah 2 saat. Okay, kalau kamu tak percaya yang saya kata simetri, okay, sekarang kita dah kira masa daripada bawah ke atas 2 saat. Sekarang kita cuba kirakan bila bola ini jatuh balik ke sini. Berapa saat? Okay, so S sama juga 20 meter kan? Okay, 20 meter. Okay, S 20 meter. Then sekarang daripada awal U adalah kosong. V kita tak tahu. Sebab bila dia jatuh balik sebelum dia mencecah kita tak tahu V berapa. Okay. Jadi saya nak carikan T. So S sama dengan UT tambah half AT square. Di mana U adalah kosong. Half. Sekarang A saya pergi ke bawah kan. A pergi ke bawah. Dan sebenarnya saya gerak daripada mana? Daripada atas ke bawah. Okay. Jadi kalau contohnya sekarang ini A saya letak positif, maka S pun letak positif. Sebab apa? Sebab 20 meter maksudnya daripada sini
ke bawah. Saya berjalan 20 meter. Okay. Arah dia adalah pergi ke bawah. Maka A ini saya pun letak positif. Okay. T kuasa 2. Jadi saya cuba kira berapa T dia. So 20 sama dengan 5 T kuasa 2. T kuasa 2 sama dengan 4. Dan T adalah 2 saat. So actually what I'm showing you is kalau daripada bawah pergi ke atas 2 saat. Dan atas kembali ke tempat asal pun sama juga. Okay, ini adalah simetri. Okay, simetri. So in fact, untuk senang, kamu tak payah cari. Tapi kalau nak cari lagi bagus lah. Okay, sebab you prove that memang kamu dapat bukti. Okay, memang bawah pergi atas 2 saat, atas pergi bawah pun 2 saat. So kalau nak senang, 2 saat darab 2 saja. Jadi 4 saat. Ini hanya berlaku apabila kembali ke kedudukan asal dia. Okay. Kalau saya baling ke atas, lepas tu turun ke bawah sini, of course kita tak boleh darab 2. Kita kena cari secara berasingan seperti yang saya buat tadi. Okay, saya harap you faham. Kalau tak faham, boleh raise hand, boleh tanya lagi. Okay. Kita tengok soalan 7. Okay, soalan 7. Okay. Selepas memenangi satu permainan, seorang pelontar baseball membaling sebiji bola baseball menegak ke atas dengan halaju 30 meter pesat. Berapakah masa yang diambil untuk bola tersebut mencapai ketinggian maksimum? So, kita ada berikan U sama dengan 30. Dan kita tahu V adalah kosong. Okay, V adalah kosong. Dan kamu tengok diagram ini ke atas adalah positif. So, bila ke atas, dia adalah positif. Okay. Jadi A dia adalah negatif 10. Okay. A negatif 10. Kita nak carikan T berapa. So use the formula V sama dengan U tambah AT. Okay. V sama dengan U tambah AT. V adalah kosong. U adalah 30. A adalah negatif 10. Dan T kita nak cari. So T adalah 3 saat. Okay, 3 saat. Okay, 3 saat. Okay. Soalan B. Berapakah kelajuan bola baseball apabila dia kembali ke tangan? That means bila mencapai C. Okay. So tadi kita mula dengan 30. Okay. What I can tell you is bila bola jatuh balik ke C, dia pun 30. Okay. Seperti yang saya kata, dia memang simetri. Okay. Kalau tak percaya, kita cuba buat. So daripada bola jatuh, U sekarang kosong. Okay. Bola daripada sini jatuh kan. Jatuh kepada C, U kosong. Okay. And then, tadi kita dah buktikan, okay, masa dia sama kan. Okay. T adalah 3 saat kan. Okay. Kita dah buktikan pergi atas, pergi bawah 3 saat. Okay. And then, A sekarang, kalau pergi ke bawah, dia jadi negatif. So, V berapa? Okay. So, sama juga formula V sama dengan U tambah AT. Di mana U adalah kosong, A adalah negatif 10, T adalah 3. So, dapat negatif 30 meter per saat.
So sama 30 dengan 30. Cuma apa beza dia? 30 ini dia positif ke atas. V30 ini bola akan jatuh ke bawah. V negatif sebab arah dia ke bawah. Okay, it's the same. Okay, so seperti yang saya kata, dia adalah simetri. And then soalan C, berapa lamakah masa yang diambil oleh bola baseball di udara sebelum dia kembali ke tangan dia? So kalau A ke B 3 saat, B ke C pun 3 saat. So jawapan untuk C, masa sama dengan 3 saat darab 2. 6 saat. Okay, 6 saat. Okay, so setakat ini SPM dia belum keluar soalan macam ini. Okay, macam bola bila dia kembali ke sini berapa. Okay, dia lebih kepada tanya soalan-soalan tadi. Macam berapakah masa untuk mencapai ketinggian maksimum. Soalan A dia lebih akan tanya. B dengan C dia jarang tanya. Okay, jarang tanya. Okay, tapi mana tahu kan, tahun ini mungkin dia tanya kan. Okay. Okay, kita ada 7 minit lagi. So, siapa ada soalan boleh tanya. Kita cuba habiskan 2 soalan ini ya. Okay. Satu objek seberat 60 Newton di atas permukaan bumi, di mana kekuatan badan graviti ialah 10 N per kg. Okay, ini maksudnya G adalah 10 N per kg. Okay, sama juga dengan pecutan bumi. It's the same. Kekuatan badan graviti sama dengan pecutan graviti. Sama saja. Okay. In some sense, they are the same. Berapakah berat objek ini jika ia berada di atas planet yang mempunyai kekuatan badan graviti 18 Newton per kg. So, kita tahu berat sama dengan mg. Sekarang 60 Newton adalah di bumi. Sama dengan M darab G adalah 10. So, M adalah 6 kg. Okay. Sekarang kita nak carikan berat baru di mana jisim dia masih sama 6 darab 18. So kita dapat 108 Newton. Okay, 108 Newton. Okay, berat ini adalah berat di planet baru. Planet baru. Soalan last, soalan 9. Mustafa menaiki satu papan terjun tinggi 3 meter dan terjun ke dalam air. Okay. Cari laju Mustafa apabila kakinya menyentuh permukaan air. Okay. So, bila dia sampai ke air. So, S dia adalah 3 meter. A adalah 10. Pula-pula U adalah kosong. Kita nak carikan V. So, V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay. Kosong tambah 2, 10, 3. So, 60. So, V sama dengan guna kalkulator, punca kuasa 2.
dapat 7.75 meter per saat. Okay, 7.75 meter per saat. Okay, so I think kita dah buat banyak jenis soalan yang berkaitan dengan formula, 4 formula gerakan linear dan juga formula berat. So, I think kalau kamu dah faham soalan-soalan ini, kamu boleh buatlah. Okay, boleh buat soalan yang jenis lain lah. Okay, sama dengan topik ini. So, saya yakin soalan untuk muka surat 3 ini saya rasa ada berapa lagi. So, boleh cuba buat. Okay, boleh cuba buat. Untuk Google Classroom, saya dah lama belum update bahan dia. Saya akan masukkan bahan-bahan ni ke dalam Google Classroom. Okay, dan saya cuba study lagi Google Classroom. Mungkin lain kali Google Classroom kita boleh guna untuk meeting. Maksudnya kita boleh video kelas. Tak payah guna Zoom lagi. Tapi masalah dia, saya kena pastikan semua orang kena dapat masuk mereka punya Google Classroom account. Siapa tak dapat masuk, tolong message saya sebab saya boleh tolong reset dia punya password. Okay. Okay, so latihan tambahan. So I think you can try at home. Okay. So our next class, kita akan masuk bab 4 dulu. Okay. Untuk bab 3, kalau kamu dah tengok, dia lebih kepada daya graviti. Tapi bukan sahaja daya graviti ke bumi. Okay, dia lebih kepada antara dua objek. Itu adalah satu topik yang baru. Okay, topik yang baru untuk syllabus Form 4. Okay. Kalau kita cuba tengok, okay, syllabus Form 4, kegravitian. Okay. Kepler, hukum kegravitian semester Newton. Ini adalah topik baru. Saya tak akan masuk dulu. Okay. Sebab kita masuk kepada topik yang lebih senang, iaitu Hubble. Okay. Kita masukkan Hubble dulu supaya pelajar Form 5 pun boleh buat revision. Okay. Okay. Hubble. So kalau Hubble pun ada 4 subtopik. Okay. Mana tahu kita boleh habiskan sebelum naik sekolah. Okay. Kita ada keseimbangan terma, watak Hubble tentu, Hubble pernah tentu dan hukum gas. Okay. So itu sahaja daripada hari ini. Saya harap kamu masih sihat dan kita akan ada kelas pada hari Isnin. Okay. So untuk esok, lusa, Ahad kita akan cuti lah. Okay. Kita akan rehat. Hari Isnin kita sambung kelas. Topik 4.1. Okay, itu saja. Okay, kalau soalan boleh tanya saya lagi. Terima kasih. Okay, thank you and have a good day. Bye-bye. Bye-bye.